Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Anda kembali bersama Wanita Hari Ini dan hari ini bersama Fahrin Ahmad dan juga Sugita Chandran. Ya, 10 hari bulan. Kalau sekiranya hari ini adalah hari lahir anda, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hari lahir awak bila? Saya 9 bulan Mei. Wah, bukan bulan November. Tapi kepada mereka yang November ni, kami ucapkan selamat hari jadi, ulang tahun dan sebagainya. Tapi apa pun, terima kasih bersama kami setiap hari Isnin hingga Sabtu untuk Wanita Hari Ini. Jadi kami harapkan anda semua ceria dan juga bersemangat. Dalam perjalanan saya ke Seri Pentas, Fahrin Ahmad, saya boleh rasai bahang PRU ni sebab saya lihat bendera dikibarkan, muka-muka calon yang akan bertanding dipaparkan di sekitar jalan raya. Dan saya kira sebenarnya semangat itu semakin membara, Sugi. Awak mengundi di mana? Saya akan balik ke Johor, di kawasan rahsia. Nanti saya beritahu. Saya dekat sekolah rendah saya di Shah Alam sahaja. Jadi di mana juga anda akan keluar mengundi, kami berharap yang anda pun dah mula merasai bahang pilihan raya ini. Kami di Wanita Hari Ini juga tidak ketinggalan untuk berkongsi sama tentang semangat itu dan memastikan anda juga terus bersemangat untuk mengundi calon anda masing-masing kerana ini adalah hak kita. Jadi kerana hak kita, kita juga perlu mengetahui tentang apakah itu pilihan raya dan juga calon-calon kita. Dan kami akan kongsikan sedikit trivia dari Wanita Hari Ini mengenai pilihan raya. Jom kita saksikan. Tahukah anda, Suruhanjaya Pilihan Raya telah ditubuhkan pada tahun 1957, iaitu pada tahun yang sama negara mengecapi kemerdekaan. Pada PRU pertama tahun 1955, terdapat 52 kerusi yang telah dipertandingkan melibatkan Parti Perikatan, Parti Negara dan Parti Islam Setanah Melayu. Pada tahun 1959 pula, pilihan raya pertama telah berlangsung dan hal ini juga telah mengalami perubahan susulan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 yang membawa kepada keanggotaan Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1982, pilihan raya umum yang ke-6 di Malaysia dan merupakan pilihan raya umum pertama sejak Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri ketika itu. Parti Campuran Barisan Nasional mengekalkan majoritinya dalam parlimen dan seterusnya membentuk kerajaan pilihan rakyat. Tahukah anda, pada tahun 2018, PRU ke-14 mencipta satu sejarah baru pada Malaysia apabila kemenangan buat kali pertama bagi pihak pembangkang, iaitu Pakatan Harapan. Sejak 61 tahun kemenangan dimiliki oleh Barisan Nasional sejak tahun 1957, ini telah meletakkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri buat kali kedua. Tahukah anda apa yang lebih menarik lagi? Pada 16 Julai 2019, had umur untuk mengundi telah diturunkan dari 21 tahun kepada 18 tahun, di mana hak belia untuk melaksanakan tanggungjawab untuk memilih pemimpin negara adalah lebih terbuka pada PRU ke-15 ini. Itu dia sedikit trivia mengenai pilihan raya dan cukup menarik pada tahun ini. Mereka yang berusia 18 tahun boleh mengundi. Tapi bila kita kata tentang semangat, tentang hak, tentang amanah, jadi kita kena pastikan 19 November tu kita hadir ke pusat pengundian masing-masing. Betul. Dan untuk memastikan kita hadir secara sihat, kita haruslah juga menjaga kesihatan kita. Tak naklah pada hari itu kita tak sakit, tak larat nak membawa diri untuk keluar mengundi. Jadi jaga kesihatan anda. Ada lagi lebih kurang seminggu lagi. Lebih kurang seminggu lagi, 9 hari lagi, 8 hari lagi. Betul. Jadi jagalah ya. Adik-adik yang akan keluar mengundi,
buat kali pertama anda juga. Ini peringatan untuk anda semua. Mari adik, atuk, nenek, okey, baik. pakcik, makcik, kesemuanya. Okey, baik. Jadi untuk pastikan kita terus kekal sihat, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok bagaimana tips-tips untuk kekal dan hidup dalam gaya hidup yang sihat. Kita saksikan. Ya, jom. Setiap yang kulakukan untuk dirimu terasa bagaikan angin berlalu. Bila dirimu tiada, hatiku rasa hebat. Kau kan The sister. Happy ajalah bernyanyi shalalala. Okey, nampak terus semangat saya nak mengekalkan gaya hidup sihat. Lompat bintang. Dah. Saya mengah lah, Farin. Saya mengah. Mungkin... Ini kena pergi buat pemeriksaan ni? Saya rasa dah lama saya tak buat pemeriksaan ke saya ada darah tinggi awak rasa? Okey. Itu yang paling bahaya. Sugi masih lagi muda tetapi ada kalanya kalau kita lihat di kalangan rakan-rakan mereka yang bukan saja secara lazimnya kita tahu darah tinggi ini adalah penyakit tiga serangkai yang sememangnya melanda ke semua masyarakat Malaysia tetapi juga apa yang meresahkan kini kalau kita lihat di bawah usia 40 tahun dah mula ada darah tinggi. Betul dan kalau saya boleh kongsikan di sini juga mengikut laporan Majlis Keselamatan Negara yang di dalam website mereka ini ia menunjukkan bahawa 3 daripada 10 ataupun 6.4 juta orang dewasa di Malaysia menghidap darah tinggi atau hipertensi. Maknanya ada di kalangan segelintir masyarakat kita yang ada darah tinggi. Kalau mereka tahu cukup baik. Kalau mereka tidak, ini suatu juga yang membahayakan. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan mengenai darah tinggi di mana kita akan kongsikan apakah ianya dan kemudian bagaimana mengatasinya, bagaimana mengatasi simptom dan pelbagai lagi. Betul. Jadi kalau anda sendiri ada apa-apa persoalan, tujukannya di Facebook WHI ataupun anda berpengalaman lah sebelum ni ada penyakit darah tinggi ataupun sekarang ni tengah mengambil ubat apa-apa, kongsikan pengalaman anda bersama dengan kami. Kami akan tujukannya kepada panel di studio. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Okey, saya rasa dah okey dah nak continue sikit. Boleh? Boleh. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, terus kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Jadi percayalah topik hari ini walaupun anda rasa anda dah biasa dengar, dah biasa tahu tapi teruskan bersama kami. Mungkin ada banyak lagi yang anda perlu tahu. Baik, hari ini kita akan bersama dengan Dr. Ika Faizura Muhammad Noor, pakar perunding kardiologi KPJ Ampang Puteri. Terima kasih doktor bersama kita. Terima kasih. Dan hari ini kita nak cerita tentang darah tinggi ni doktor. Ya, betul. Tapi doktor ini disclaimer lah, Farin dengan saya fit ya. Kami tadi berlakon je macam mengah. Okey, apa pun doktor, bila kita bercakap mengenai penyakit darah tinggi ni, mungkin di awal ni mungkin doktor boleh kongsikan, adakah rakyat Malaysia mengambil penyakit darah tinggi ni secara ringan? Bagaimana kesedarannya dalam kalangan rakyat Malaysia? Sebenarnya kesedaran mengenai tekanan darah tinggi ini sangat rendah di kalangan rakyat Malaysia sebab tekanan darah banyak orang yang mengalami tekanan darah tinggi tak mengalami apa-apa simptom. So dia pembunuh dalam senyap, silent killer. Okey, baik. Dan silent killer ni macam Farin katakan tadi 3 serangkai berkait dengan penyakit jantung, darah tinggi, diabetes. Kencing manis. Mungkin di awal ni doktor boleh terangkan bagaimana ia ketiga ni
berkait antara satu sama lain? Okey, tekanan darah tinggi ini adalah disebabkan oleh tekanan pressure di dalam saluran darah tinggi. So kita mempunyai saluran darah di setiap satu badan kita, di kepala, jantung, buah pinggang, kaki dan sebagainya. So kalau saluran darah di dalam badan kita tidak sihat, bermaksud dia tidak kenyal, dia tak lancar. Ya, tak lancar. Jadi kalau tiba-tiba tekanan tu menjadi semakin tinggi, otak kita tidak boleh menerima tekanan tu. So that's why dia boleh menyebabkan pembuluh darah pecah. Faham. Dan menyebabkan penyakit strok yang sangat dahsyatlah. Ya. Dan faktor-faktor seperti kencing manis, kolesterol, semua tu boleh menyebabkan tahap kesihatan saluran darah kita makin merundun. Jadi sebenarnya untuk tahu penunjuk utama tahap kesihatan badan kita ialah tekanan darah. Jadi kena periksa selalulah. Betul. Sayangnya masyarakat Malaysia takut nak periksa. Takut nak periksa sebab takut tahu ada tekanan darah tinggi. Okey, secara umumnya berapakah tekanan darah yang sihat? Atas berapa, bawahnya berapa? Paling bagus Cik Farid is about 120/80. 120 yang tinggi tu per 80. So maksudnya bila jantung kita pump darah, pressure 120. Bila jantung kita relax, pressure 80. Tu sebab kita dapat 120 di angka atas dan 80 di bawah. Yang bahaya? Yang bahaya kalau dah 180 ke atas lah. Memang ada lah itu. Tapi kita perlu pastikan daripada awal tekanan darah kita hanya lebih kurang 120 ke 80. Dia terlebih sikit, terkurang sikit tak It's not apa easy, bukan senang, tapi kita kena cubalah. Mulakan daripada awal. Sekarang ni pun senang kan beli mesin yang dah ada dan kita cek. Tapi doktor, banyak soalan yang Fahrin dan saya nak bertanya kepada doktor dan soalan daripada penonton pun banyak juga doktor. Jadi apa kata kita dengarkan dahulu soalan-soalan daripada penonton. Silakan. Doktor, saya nak tanya sedikit soalan. Betul ke orang yang ada darah tinggi ni tak boleh makan daging? Okeylah. Jadi saya harap doktor boleh menjawab persoalan saya. Assalamualaikum doktor. Saya ingin bertanya satu soalan. Saya nak tahu penyakit darah tinggi itu kan boleh lead kepada penyakit apa lagi? Saya nak buat pertanyaan tentang darah tinggi. Darah tinggi ni orang kata terlalu berluasa. Sekarang ni saya cuma nak tahu berpunca daripada apa sebenarnya. Baik, itu dia. 3 soalan daripada semangat penonton nak tahu semua tu betul, kan. Betul, samalah. Kami berdua pun sangat bersemangat. Kita mulakan dengan abang yang pakai spek hijau tu. Okey. Itu dahsyat soalan tu. Semangat dia tanya. Tapi betul juga mungkin agaknya dia penggemar makan daging agaknya. Betul ke daging ni boleh menyumbang kepada darah tinggi? Okey, sebenarnya daging tu betul. Dia bukannya satu makanan yang kita perlu makan setiap hari, 3 kali satu hari. Mungkin kita perlu makan dia dalam masa dalam sehari, sekali 2 minggu sebagainya macam tu. Tapi apa yang paling pentingnya cara kita masak daging tu, Cik Farid. So kalau katakanlah makanan yang paling sihat, katakan ikan pun, kalau kita masak lemak cili padi, tak tempoyak, kolesterolnya tinggi. Kolesterolnya tinggilah. So lagi baiklah makan daging yang tanpa ada lemak, dibakar, tanpa sos. Okey, baik doktor. Kalau saya boleh tambah selain daripada daging tadi tu, adakah garam juga harus dikurangkan? Betapa bahayanya itu garam? Itu paling penting. Garam, makanan seperti kalau kita makan sup, umpamanya kalau daging masak sup. Jadi sup tu kita semua suka hirup. Dalam sup tu penuh dengan garam, lemak. So semua tu yang tidak bagus untuk kesihatan kita. Sup dihirup. Baik minum air garam je. Betul. Okey, tak apa. Dan seterusnya, kita tetap akan menjawab. Darah tinggi boleh menyumbang kepada penyakit lain. Apakah penyakit-penyakit lain? Penyakit-penyakit lain yang kita bagi tahu tadi, stroke, serangan jantung, salah satu penyebab utama kenapa rakyat Malaysia ni mengalami serangan jantung awal daripada negara-negara luar seperti Eropah dan sebagainya.
semasa saya bekerja di United Kingdom, di Liverpool, rata-rata orang yang masuk di ICU atau CCU adalah umur 60-an ke atas. Tapi di Malaysia ni, kita biasa nampak umur 40-an. Dan masa bulan puasa, saya ada dapat 2 pesakit yang dalam lingkungan 30 tahun. Sugi berapa tahun? Saya 30. Ya. Jaga Sugi ya. Daripada awal kena jaga ya. Saya muda lagi. Saya 40-an. Okey. Baik, okey. Itu antara penyakit lain. Dan kemudian punca lah senang cerita. Punca. Puncanya salah satunya adalah gaya hidup. Okey. Gaya hidup kita, kita jarang beriadah. Kita selalu naik kereta. Cara pemakanan kita, kita tempat makan buka sampai pukul 24 jam 24 jam. Mama bukan saya kata mama punya makanan tak elok. Kalau pergi ke restoran mama tu kita bolehlah ambil macam capati ke, bukanlah roti canai banjir kan. Tu semua mempunyai kolesterol dan tahap sodium yang sangat tinggi. Okey, seperkara lagi lah. Ini saya rasa ramai yang ingin tahu. Saya, ibu saya dan ada ahli keluarga saya memang ada darah tinggi lah. Okey, mungkin adakah ini juga ada kaitan juga dengan keturunan? Betul. Penyakit darah tinggi adalah penyakit keturunan sebenarnya. Tapi tak semestinya orang yang tidak mempunyai keturunan darah tinggi tak akan dapat penyakit tekanan darah tinggi. Tapi sesiapa yang ada keturunan darah tinggi have higher risk, risiko lebih tinggi untuk dapat tekanan darah tinggi. So jadi sesiapa yang luar sana yang mempunyai keturunan, maksudnya mak, ayah, adik-beradik mempunyai tekanan darah tinggi, perlulah berjaga-jaga daripada awal. Daripada lingkungan 20-an lagi. Kena selalu cek tekanan darah tinggi, kena amalkan hidup yang sihat, bermaksud makanan, cukup rehat, kurangkan stres, riadah. So riadah boleh mengurangkan tekanan darah tinggi. Okey, dan sebelum kita nak bertanya mengenai gaya hidup sihat ni doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga betapa kerapnya seseorang itu harus membuat test untuk pemeriksaan kesihatan. Dan adakah macam kalau kita nak cek kita ada kolesterol ke penyakit jantung, kita buat stress test. Kalau untuk penyakit darah tinggi ni apa antara test yang boleh buat? Penyakit darah tinggi saya syorkan dalam lingkungan 20-an lagi kita perlu buat saringan kesihatan melingkungi darah. Nak tengok ada kencing manis atau tidak, kolesterol atau tidak, dan tekanan darah. Tekanan darah tinggi ni senang saja, macam Cik Sugi bagi tahu, kita cek blood pressure tapi rata-rata orang memeriksa tekanan darah tinggi dengan cara salah di rumah. Sebab apa? Kita must make sure kita dalam keadaan terkawal bila kita memeriksa tekanan darah kita. Kita tak boleh minum kopi dengan teh sebab caffeinated drink boleh menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Jadi jangan minum kopi dan teh dalam masa setengah jam sebelum. Setengah jam cukup setengah jam. And then lepas kemudian kita perlu rehatkan kaki. So kaki kita kena jangan berlipat. Rata-rata masyarakat mengambil tekanan darah tinggi secara bersila di lantai. Jadi kaki kita sudah terlipat, so tak boleh. Dekat klinik tu dia duduk kena macam tu. Betul? Boleh lah. So make sure kita duduk mungkin selama 10-15 minit, cek tekanan darah. Cuff mesti yang sesuai untuk tangan kita. So tangan yang sadar tu kena cuff yang sadar lah. Saya pernah tak muat. Tak muat. Itu tipu lah. So kena ni. Dan pressure monitor tu mesti lebih kurang tahap dada kita lah. Sebab jantung kita terletak di dada kita kan, tak boleh di bawah atau di atas. Okey. Seperkara lagi, ada orang pula yang tiba-tiba katalah dia punya tekanan darah sampai katanya adalah 180, 200, tapi dia tak masih rasa apa-apa. Betul. Pun ada, dan kemudian katalah begitu pada mereka yang rasa sihat ni, apakah simptom-simptom yang perlu mereka jaga-jaga? Okey. Seperti yang saya cakap, tekanan darah tinggi ni adalah silent killer. Dia pembunuh secara senyap. Jarang orang ada simptom. Bila dia sudah sampai tahap yang you rasa sakit kepala ataupun nak muntah, mual, sakit dada, itu tahap yang sangat serius. Jadi perlulah segera ke hospital untuk dapat rawatan yang segera. Tapi macam Cik Fahri dan Cik Sugi bagi tahu, ujian saringan untuk sebab penyakit darah tinggi ni penyakit ibu sekali penyakit. Dia rosakkan kepala, jantung, buah pinggang. So salah satunya yang saringan yang kita perlu periksa adalah level protein dalam kencing kita. Sebab buah pinggang kita
berfungsi sebagai penapis. Ya. Jadi kalau kan pressure dalam buah pinggang tu tinggi, penapis kita akan koyak. Faham. Jadi protein-protein yang bagus dalam badan kita yang tak patutnya dibuang melalui kencing, tiba-tiba boleh keluar. Sebab tekanan darah dah terlampau tinggi, terlampau lama sampai merosakkan buah pinggang. Okey. Itu kita tak nak lah sampai darah tinggi Sangat sebenarnya. menakutkan bila doktor menerangkannya. Betul. Tapi doktor, saya juga mengenali individu yang bila pergi ke klinik untuk cek, darah tinggi dia tinggi. Tapi takut nak ambil ubat sebab katanya bila dah start ambil ubat, tak boleh berhenti. Kena mengambil ubat darah tinggi sepanjang hidup. Jadi bagaimana bagi individu sebegini? Itulah sebenarnya persepsi yang salah, Cik Sugi. Sebab apa? Sebenarnya tekanan darah tinggi satu masalah penyakit yang senang dirawat. Dan tak semestinya semua orang will end up dengan ubat. Tapi kalau masa dia tinggi memang perlu dibagi ubat. Jadi maksud saya kita perlu in tandem. Secara bersama-sama makan ubat dan perubahan gaya hidup. So eventually harapnya bila tekanan darah dah semakin rendah, kita boleh kurangkan dos ubat secara bersama-sama melalui pemeriksaan dengan doktor. Dan lama-lama kalau setakat 130 mungkin boleh dikawal melalui gaya hidup sihat. Tapi kalau dah sampai 150 tu perlukan ubat. Baik, kita nak memetik sedikit soalan daripada penonton lah. Mungkin kita ambil daripada Nur Shima Hussein ni. Salam Farin dan Sugi dan juga doktor lah. Saya nak ikutkan tak ada pun darah tinggi. Tapi kadang-kadang kalau ke klinik kesihatan untuk buat check up, mesti bacaan BP tiba-tiba naik. Bila cek di rumah, elok saja. Ada yang kata white coat syndrome. Pelik sangat-sangat kali macam tu. Kalau keadaannya macam tu, macam mana? Betul ke wujudnya white coat syndrome ini? Ya, betul. Wujud, Cik Farin. Sebab apa? Tekanan darah manusia ni dia berbeza-beza. Dia di rumah rendah dan di luar dia akan tinggi sedikit. Ya, certainly kalau dia melalui situasi yang cemas macam saya, mungkin blood pressure-nya tengah tinggi sekarang ni. So bila berjumpa doktor, kebanyakan orang akan merasa gemuruh. Itulah dikatakan dengan white coat syndrome. So sesiapa yang doktor jangkakan ataupun worry about white coat syndrome, ada beberapa perkara lain kita boleh buat. Seumpamanya kita boleh buat 24 hours blood pressure. Bermaksud tekanan darah kita pasangkan alat pada seseorang, dia sangat kecil dekat pada badan dan cuff di tangan, dia akan memeriksa tekanan darah setiap jam dalam masa tidur dan masa siang. Jadi kita boleh tengok dalam graf bagaimana keadaan tekanan darah untuk pesakit tu. So katakanlah dia rendah di rumah tetapi tinggi di pejabat. Itu bermaksud pesakit ini mempunyai tekanan darah tinggi di pejabat. Dia stres kat pejabat tu. So di pejabat mungkin kena ambil lah tekanan darah, ubat tekanan darah tinggi. Sesetengah orang mengalami tekanan darah tinggi masa tidur. Ada juga, itu pun bahaya. Itu sebabnya penyakit strok ni kebanyakannya terjadi awal pagi. Betul. Sebab di malam hari pesakit-pesakit itu mempunyai tekanan darah tinggi tanpa sedar. Jadi bila pagi dia akan jadi peak, early morning peak. So itulah sebabnya stroke ni, penyakit stroke kebanyakannya terjadi awal pagi. Dan pesakit-pesakit ni perlu mengambil ubat pada waktu malam. Supaya tekanan darah mereka di siang hari awal pagi rendah. Itu yang saya pernah dengar. Betul atau salah juga tahu. Yang kata orang kata bangun pagi tu jangan terus bangun melompat gitu. Itu boleh burst ke apa ataupun Dan mungkinkah juga ini doktor, ada orang dia bangun pagi dia rasa sakit kepala, dia terus ambil paracetamol. Ni patut dilakukan ataupun tidak patut dilakukan? Kalau mengalami sakit kepala di siang hari, di awal pagi selepas bangun tidur tu satu yang agak serius. Dia perlu jumpa doktor untuk buat saringan yang sepatutnya. Dia ada kemungkinan mempunyai tekanan darah tinggi yang tinggi atau mempunyai masalah ketumbuhan di otak dan sebagainya. Jadi kalau selalu sangat macam sakit kepala, janganlah terlalu kerap ambil paracetamol. Pergi dan buat ujian saringan. Okey, doktor, ini soalan daripada Nurul Aisyah. Selamat sejahtera. Adakah darah tinggi berkait rapat dengan saraf? Saraf, nerve lah. Nerve. Okey. In a sense that mungkin dia berkait rapat disebabkan oleh kalau tekanan darah terlampau tinggi, dia boleh merosakkan otak, merosakkan mata, disebabkan oleh saluran darah dalam mata burst, dan merosakkan saraf mata. So ini semua boleh menyebabkan
kita boleh jadi buta lah. Okey. Dan kalau dia merosakkan, dia burst di dalam kepala ataupun pecah di dalam kepala, dia merosakkan saraf dalam kepala. So inilah kaitan yang boleh terjadi kalau tekanan darah tinggi tidak terkawal. Dia kalau nak cerita pasal darah tinggi, salur darah dalam badan kita di mana-mana saja. Mana-mana. Itu Satu ada. seperti artikel yang dikongsikan di sini juga sebenarnya daripada berita online, pesakit darah tinggi juga berisiko untuk menghidap strok mata. Betul. Itu yang tadi doktor katakan tadi. Betul. Itu. Okey, baik. Sayang kan? Ya, sangat. Kalau benda yang senang diubat tapi mengalami komplikasi sedemikian. Baik, sebelum ini kalau lazimnya masa saya kecil-kecil dulu bila kita tengok mereka yang dewasa ni satu kebiasaan lah. Saya ada darah tinggi. Benda ni nak menjadi satu norma pula. Itu perkara pertama. Tetapi sejak akhir-akhir ini pula apabila orang kata di bawah usia 40 tahun pun dah ada. Jadi kalau dulu orang kata pasal makanan. Tapi sekarang betul ke pasal stres, dan benarkah ini sebenarnya dah mula turun kepada mereka 30-an, 20-an doktor darah tinggi ni? Sebab apa? Cara hidup kita, Cik Farid. Okey. Cara gaya kita kerja. Okey. Di Malaysia ni kita perlu kerja. Ya. Sepatutnya jam 5 petang perlu ada masa yang kita perlu rehat. Kata work-life balance. Work-life balance. Jadi tak bolehlah pukul 8 ada meeting, pukul 10 ada meeting, deadline nak pukul 2 pagi. Ya, itu semua bukan gaya hidup yang sihat. Okey, baik. Dan doktor bercakap mengenai gaya hidup sihat. Pastinya bersenam itu adalah antara gaya hidup sihat selain daripada makanan. Tetapi ada dalam kalangan mereka yang mungkin sesetengah senaman tidak boleh dilakukan disebabkan mereka ada tekanan darah tinggi. Mungkin sewaktu mereka melakukan sesuatu yang terlalu agresif. That is a very good statement, Cik Sugi. Sebab apa? Orang ada setengah pesakit yang punya tekanan darah tinggi kata, saya boleh kontrol sendiri. So dia cuba kontrol bermakanan, melalui riadah tanpa mendapat bantuan sokongan daripada doktor dan ubat-ubatan. So kalau Cik Sugi bayangkan, seorang itu mempunyai tekanan darah sudah tinggi, mungkin 160. Jadi bila dia lakukan riadah yang dia tak pernah lakukan sebelum ni, so otot-otot sakit semua dan dia push himself, so ini akan menyebabkan tekanan darah lagi tinggi. So itulah sebab setengah orang boleh dapat sudden death. So itu semua tidak baguslah ya. Jadi siapa yang mempunyai tekanan darah tinggi perlu beriadah. Tetapi dia perlu mendapat pemeriksaan doktor sekaligus dalam satu masa. Okey, jadi kalau macam mereka yang ada tekanan darah tinggi, seeloknya buat macam sesuatu yang tidak begitu ekstrim lah. Adakah itu pandangan? Kena cuba dulu kot. Dia macam warm up, tengok kemampuan. Warm up and make sure tekanan darah sudah stabil, baru mulakan riadah yang ekstrim. Mungkin Standard Chartered hari Ahad ni kan. Kalau kita tengok, saya sebagai yang minat sukan, itulah pentingnya kita buat pemanas badan terlebih dahulu dan jangan terlalu memaksa diri. Saya dah semakin muda ni, itu antara prinsip saya. Jangan tak push. Jangan push. Itu antara tips daripada Farin Ahmad. Semakin muda. Dia reverse. Baik, doktor, dari segi pemakanan ni, kadang-kadang mereka ramai yang tak faham. Orang kata garam ataupun ada sebarang pemakanan spesifik yang boleh meningkatkan risiko dan juga adakah yang boleh membantu? Okey. So kita bagi tahu yang meningkatkan risiko dululah ya. Sebab banyak apa yang kita makan atau minum secara biasa di Malaysia ni mempunyai hidden, ada yang tersembunyi ya. For example macam saya kata sup makanan di luar di gerai ya, makanan fast food, makanan segera ya, itu sangat tinggi sodium. Makanan bertin, okey. Kadang-kadang ubat yang kita ambil dekat di farmasi juga. Umpamanya ya, paracetamol. Paracetamol tu semua orang boleh makan Panadol kan. Tapi setengah orang dia takut nak telan, dia makan paracetamol dissolvable. Yang dissolve kan. Jadi dia minum air. So ubat-ubat yang dissolve ni mempunyai sodium dalam dia. Itu yang masin-masin sikit tu. So itulah yang boleh menjadi penyumbang tekanan darah tinggi. So siapa yang mempunyai tekanan darah tinggi tak terkawal, janganlah makan Panadol dissolvable ke apa ke. Macam tu ya. Itu yang ni. Kafein seperti kopi, teh tu semua mempunyai risiko untuk menaikkan tekanan darah. Sebab apa? Dia mengeluarkan hormon untuk naikkan
menaikkan tekanan darah tinggi, dia merosakkan kesihatan saluran darah kita. Faham doktor? Saya angkat tangan. Saya nak tanya. Sebelum pergi yang membantu tu. Saya kadang-kadang cuba melatih dan juga berkongsi kerana antara amalan yang patut kita lakukan adalah melihat kepada kandungan setiap kali sebelum membeli sesuatu. Okey, kita bercakap pasal sodium garam ni. Apa yang dah tak sihat tu? Kalau lebih berapa tu dah dia jadi tak sihat? Berapa ya? Mungkin kalau for example lah sodium untuk satu serving kan orang kata kan. Serving tu kalau boleh sodium tu tak ada langsung lah. Zero lah. Zero lah. Itulah yang paling bagus, Cik Farid. Tapi kalau kita tengok dekat ni berapa kalau yang dalam tin tu kebanyakannya tidak bagus untuk kita. Pastinya kalau macam jajan lah banyak apa orang kata jajan. Krepek dan Crispy tu semuanya. Susah nak cakap sebab apa? Itu semuanya tidak. Jadi umumnya kurangkan masin lah. Kalau nak cakap umum bahasa-bahasa lah. Dan mungkin juga doktor dalam sesebuah keluarga mungkin ada orang yang menghidap penyakit darah tinggi tapi mereka nak amalkan cara pemakanan yang sihat sampai ke anak-anak tak boleh makan benda yang ada banyak sangat garam. Sebenarnya itulah bagus. Ini saya nak tanya ni. Itulah bagus sebenarnya. Bagus Bagus sebenarnya. Kita perlu mendidik anak-anak kita daripada awal. Amalkan katakan di rumah minum teh setiap pagi. Cuba amalkan daripada mereka muda. Teh tanpa gula. Kalau kat rumah ataupun saya kalau dulu, masak pun just sprinkle of ni saja. Ada masin sikit. Selera sebenarnya boleh dilatih sendiri. Dia latih daripada kecil dah besar pun dia tak nak agaknya kan. Lama-lama dia pun dah tak makan dah gula Sewaktu saya membesar teh dan kopi memang tak boleh minum. Lepas tu garam dikurangkan. Tapi tak adalah sampai tak ada garam langsung. Sebab tahu awak cantik ni. Betul. Setuju. Yang membantu seringkas saya doktor yang membantu makanan. Yang membantu ni benda-benda hijau lah Cik Farid. Yang anak tekak kita makan tak suka. Itulah yang sebenarnya paling bagus untuk kita. Benda-benda hijau, benda-benda yang natural, buah-buahan. Itulah yang paling bagus sebenarnya. Baik, dan mungkin di sini doktor ada apa-apa tips selain daripada apa yang telah doktor kongsikan, pesanan nasihat kepada mereka supaya tak takut berjumpa doktor untuk mengambil ubat ataupun buat ujian saringan. So kata-kata terakhir daripada saya adalah satu saja. Saya syorkan semua penonton di WHI untuk memeriksa tekanan darah masing-masing. Kenapa perlu memeriksa? Untuk orang yang mempunyai tekanan darah yang normal, ia perlu memastikan tekanan darah mereka sentiasa normal. Sebab apa? Tekanan darah adalah penunjuk utama kesihatan dalam badan kita. Dan sesiapa yang mempunyai tekanan darah tinggi perlu cuba sedaya upaya untuk mengurangkan tekanan darah masing-masing. Satu, melalui obat, dan dua, melalui gaya hidup yang sihat seperti riadah, makanan, rehat yang cukup ya Cik Farid. Pengurusan stres. Tidur yang cukup, jangan merokok ya. Pengambilan alkohol yang berlebihan semuanya tak boleh. InsyaAllah penonton wanita hari ini pun boleh kurangkan stres. Tapi tidur tu saya suka doktor sebab ada orang yang tidur tapi tidurnya tidak berkualiti. Jadi tidur yang berkualiti tu amat penting. Itu sebab kita tak boleh ada handphone atau tablet sebelah kita. Susah tu. Baik, dalam perbincangan kita yang cukup santai tapi saya kira penuh pengisian, saya pasti dah juga banyak memberi pencerahan dan juga membantu. Saya kira apa juga kata kuncinya adalah di mana walaupun kita rasa diri kita sihat, sila pastikan untuk melakukan ujian kesihatan dan sebagainya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Ika Faizura, pakar pembimbing kardiologi KPJ Ampang Puteri bersama kita pada hari ini. Terima kasih doktor. Dan anda di rumah jangan takut. Kalau perlu buat ujian saringan terus pergi ke klinik dan buat, dan kalau perlu ambil ubat ambil sahaja. Betul, pastikan kesihatan anda. Dan pastikan anda terus kurangkan stres anda dengan bersama kami di Wanita Hari ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Baik, terus kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Terus dengan pengisian menarik dan tanpa meninggalkan masa, saya bersama Profesor Maja Dr. Fatimah Kayat, Pensyarah Kanan Fakulti Industri Asas Tani Universiti Malaysia Kelantan. Yang hari ini juga mewakili Majlis Pemulihan Negara untuk kita bincangkan tentang pemulihan sekuriti makanan negara. Terima kasih Prof bersama kita pada hari ini. Okey. Baik. Dan kalau kita nak lihat tentang makanan dan sebagainya, tapi terlebih dahulu mungkin kita nak tanyakan pandangan doktor lah, pandangan Prof
Prof ni tentang MPN yang dipengerusikan oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah ditubuhkan sejak Julai 2021. Jadi apakah pandangan yang berbagi Prof tentang penubuhan ini? Okey, kalau kita sedia maklumlah MPN tu tertubuh 2021 yang mana itu adalah pasca COVID lah. Yang mana kita sedia maklum juga disebabkan COVID-19 ni dia secara langsungnya banyak memberi kesan yang mendalam kepada kita punya kelangsungan hidup, kita punya aktiviti, di mana antara kesan yang saya rasa semua orang terkesan adalah dari segi kenaikan kos. Dan juga ada juga yang kehilangan pekerjaan. Dan MPN itu ditubuhkan untuk memulihkanlah menangani isu-isu pasca COVID. Pasca COVID. Yang mana sebenarnya dia dah bermula. Sebab waktu kita PKP lagi dia dah bermula, cuma mungkin kita tak nampak. Dan benda ini bukannya mudah lah. Sebab dia meliputi pelbagai bidang, pelbagai sektor. Itu yang saya nampak lah. Okay, antara yang ramai juga keluhkan dan juga ramai juga yang tidak faham tentang terma ini iaitu security makanan negara. Apa itu security makanan negara? Okay, bila kita bercakap tentang security makanan ni, dia merujuk kepada jaminan makanan. Okay. So kalau kita bercakap tentang jaminan makanan, ada 4 perkara yang kita kena tahulah. Yang pertama adalah dari segi availability. Ketersediaan makanan tu. Adakah makanan tu ada untuk kita makan? Yang keduanya adalah accessibility, kebolehcapaian. Kalaupun makanan tu ada, adakah kita mampu untuk membelinya? Kadang dia ada depan mata tapi kita tak mampu nak membeli. Kemudian yang ketiganya adalah penggunaan makanan tu. Adakah makanan yang kita ada tu berkhasiat, bernutrisi dan selamat untuk dimakan? Dan yang keempat dari segi stability. Adakah makanan itu ada pada masa yang akan datang? Atau ada pada masa ni je? Macam mana jaminan tu ada? So 4 perkara ni perlu ada, barulah kita rasa security makanan tu atau selamat terjamin ada makanan untuk kita. Secara ringkasnya, adakah makanan bekalan itu mencukupi untuk kita semua, bukan sahaja sekarang tapi juga masa-masa akan datang dan mampu kita dapatkan. Tapi kalau kita lihat tadi Prof sendiri ada kata tentang pandemik COVID-19 ni memberi kesan. Jadi apakah kesannya kepada security makanan negara setakat ini? Kita semua faham dan maklum bahawa bila ada COVID-19 itu kita ada sekatan perjalanan. Sekatan perjalanan dari segi di pelbagai sektor, yang mana sekatan-sekatan ini telah memberi gangguan dalam kita punya rantaian bekalan. Bila kita cerita pasal security makanan, bukan sahaja makanan yang ada depan mata kita. Daripada pengeluar, maksudnya daripada petani, orang yang mengeluarkan makanan itu sendiri, peternak, nelayan, kepada mana makanan itu seterusnya, pemborong, peruncit, pengendali makanan dan seterusnya, barulah sampai ke meja kita. Ke consumer. Consumer. Jadi bila ada gangguan disebabkan oleh faktor-faktor tadi, sekatan dan juga banyaklah yang kita tak boleh nak lakukan. Jadi dia memberi tekanan dari segi pengeluaran makanan tu sendiri dah terjejas. Kemudian kos di pelbagai peringkat. Logistiknya, kaedah penyimpanannya, dan mungkin setengah dalam rangkaian tu mungkin dah ada hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi bekalan makanan ni tidak mencukupi. Dan kalaupun ada, mungkin kadarnya tidak berkualiti dan sebagainya. Jadi itu kesan yang agak drastik lah. Dan antara lainnya menjadi keluhannya adalah kos Prof sebenarnya. Memberi kos yang tinggi. Jadi apabila dah berlaku sebegitu, pastinya MPN cuba untuk memulihkan isu ini. Jadi apakah cabaran dalam fasa pemulihan ni, Prof? Cabaran utama dia sangat luas. Sebab bila kita sentuh tadi tentang rangkaian bekalan kan. Tapi saya nak cuba highlight yang bahagian pengeluar je dulu. Sebab itu adalah perkara yang pokok. Perkara pokok pengeluar daripada makanan tu berasal. Jadi kalau pengeluar, kita merujuk kepada pertanian lah. Sumber tu Sumber dia. Pertanian yang kita sedia maklum, golongan petani ni banyak kekangan dia.
kita punya makanan, kenapa kita tak cukup makan? Maksudnya tak cukup dari segi bekalan. Kita terlalu bergantung kepada import. Makanan pengeluaran dalaman negara kita tak cukup. Antara ada 3 faktor utamalah yang kita nampak. Yang pertama adalah dari segi kekangan kewangan. Kekangan kewangan di kalangan petani menyebabkan kita punya pengeluaran pada skala yang kecil. Bila pengeluaran skala kecil, jumlah yang kecil, kita nak pasarkan pun susah. Nak gunakan teknologi, nak perbesarkan, tak ada kewangan yang mencukupi. Dan juga tadi kualiti dan sebagainya akan terjejas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan, kemahiran. Kemahiran yang kebanyakan golongan petani kita mengamalkan kaedah konvensional dalam pengeluaran. Kaedah lama. Kaedah lama yang teknologi ada, tetapi mereka ni kadar mungkin pada setengah pengusaha ni celik IT kurang. Kalau ada pun nak akses pada teknologi itu tadi mahal. Betul. Dan sebagainya. Jadi menyebabkan pembaziran sumber. Dia tak boleh diuruskan dengan cekap dan sebagainya. Jadi menyebabkan faktor yang ketiga pula. Pengeluarannya rendah. Jadi pengeluaran yang rendah, bekalan tadi tak cukup, jadi kita terpaksa mengimport daripada luar. In fact, kita punya benih tanaman, benih baka ternakan yang kita ambil pun daripada luar. Itu satu punca jugalah. Jadi bila kita ambil daripada luar, satu masalah utama adalah dari segi penyesuaian. Mungkin dari negara asal dia bagus, tapi bila dia berada di tempat kita mungkin memerlukan fasa penyesuaian. Jadi yang itu pun menjejaskan pengeluaran. Okey, baik. Satu cabaran yang cukup besar sekali peranan semua orang sebenarnya untuk mengetahui tentang perkara ini. Termasuklah wanita. Jadi untuk wanita sendiri, apakah yang mereka boleh lakukan untuk membantu proses pemulihan sekuriti makanan ni? Sebenarnya wanita ni seorang yang hebat, Farin. Betul. Okey. Jadi wanita ni by default lah, tak kisahlah dia berkerjaya ke, suri rumah ke apa, mereka ni sebenarnya adalah perancang utama dalam rumah tangga. Mereka inilah kita boleh panggil sebagai domestic manager. Mereka yang merancang pembelian, terutamanya makanan. Okey. Jadi dengan kebolehan dan dia punya peranan dia tadi, mungkin dia juga boleh mendidik keluarga dia. Kita bermula daripada rumah, keluarga dan masyarakat untuk mengamalkan pemakanan yang sihat, mengurangkan pembaziran, pemilihan makanan yang baik itu sendiri juga. Okey. Dan juga wanita ni juga sebenarnya influencer. Ramai influencer kat luar. Wanita. Kalau kita tahu influencer ni ramai wanita. Kenapa? Sebab dia ada daya pujuk yang tinggi. Untuk dia punya ada satu lagi kuasa membeli. Kuasa membeli tinggi kalangan wanita. Jadi dekat situ kalau kita tanamkan dalam diri kita untuk tadilah perbelanjaan berhemah, pemilihan makanan berkualiti untuk keluarga kita, saya rasa itu sedikit sebanyak membantu mengurangkan kesan tekanan dari segi kenaikan kos barang dan juga kos sara hiduplah tadi. Dan saya elakkan pembaziran tu. Yes. Pasal barang makanan ni kalau orang lelaki ni segera kat perempuan beli. Itu antaranya lah. Okey, seterusnya Doktor. Okey, apakah harapan Prof sendirilah selaku pendidik dalam memperkasa sekuriti makanan negara ni? Saya melihat sebagai pendidik, saya daripada Fakulti Industri Asas tadi. Jadi saya mengharapkanlah supaya kita pihak yang berkenaan melihat semula dasar pertanian dan juga pemakanan negara lah. Supaya mungkin ada setengah perkara tu perlu dihalusi untuk ditambah baik. Sebab tadi bila kita melihat kepada kadar import yang tinggi, mesti ada yang tak kena lah. Betul. Kan? Jadi kenapa negara kita banyak tanah yang terbiar tetapi tidak diusahakan dengan baik. Jadi mungkin ada yang perlu diperbaiki. Dan sebenarnya dasar pertanian yang sedia ada bukan tak bagus. Bagus. Tapi mungkin satu lagi faktor yang kita kena tengok adalah harmoni
antara agensi-agensi terlibat. Kebanyakan kita bekerja secara berasingan ataupun silo. Jadi dari segi pelaksanaan nak mengubah apa yang dah ada ni, kita perlukan penglibatan semua pihak dan juga perlu harmoni lah. Kerjasama sesama agensi yang boleh menyumbang. Itu satu. Dan saya juga memperlihat dari segi pendidikan tadi. Pendidikan kita perlu melihat semulalah pendidikan yang berasaskan pertanian. Jadi mungkin agaknya lah orang melihat pertanian ni 4D yang agak kurang popular. Jadi mungkin perlu diberi sedikit elemen untuk diperkasakan lah. Petani moden ada. Menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi. Di penghujung perbincangan kita, memandangkan MPN masih menjalankan tugas-tugas pemulihan negara ketika ini. Jadi apakah cadangan pemulihan segera daripada pandangan Prof Lee dalam mempercepatkan keberhasilan dalam menangani isu sekuriti makanan ni, Prof? Saya rasa ia melibatkan semua pihak. Jadi kalaupun pihak MPN saja yang bergerak sendiri, saya rasa dia tak akan berjaya. Jadi semua pihak tadi daripada pelbagai sektor yang terlibat secara langsung terutamanya dalam rantaian bekalan tadi, maknanya daripada pengeluar, pemborong, pengedar, dia punya pengendali makanan itu sendiri perlu sama-sama berganding bahu untuk merealisasikanlah usaha murni untuk kita memastikan setiap orang ni cukup makan. Cukup makan, dapat makanan yang berkhasiat dan dia ada maknanya mampu kita dapatkan. Okey, jadi saya kira peranan Prof ni pun cukup besar di Fakulti Industri Asas Tani dalam isu ini. Terima kasih bersama-sama kita Profesor Madya Dr. Fatimah Kayab, Syarah Fakulti Industri Asas Tani Industri Malaysia Kelantan. Terima kasih bersama kita di Wanita hari ini. Dan kita harapkan apa juga perkongsian bersama dengan doktor telah memberi pencerahan kepada anda. Ini bukan saja masalah kita sekarang tetapi boleh membawa masalah kepada generasi akan datang kalau sekuriti makanan ini tidak dijaga. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali dalam Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama dengan Sugi. Okey, tapi Sugi, saya tidak ketinggalan juga untuk membacakan salah satu komen di Facebook daripada Suramli Panjang. Beliau tulis, saya kira kita ada rumusannya. Okey, Assalamualaikum Wanita Hari Ini, Doktor. Saya sekarang memang mengambil ubat darah tinggi, amlodipine 10 mg dan masa yang sama juga ubat kolesterol. Tapi semenjak kebelakangan ini rasa kebas pada tangan dan ibu jari kaki dan dada rasa tak selesa. Dan kemudian ujian air kencing juga dibuat dan mengatakan bacaan protein sangat tinggi. Dah pergi ke klinik tapi doktor klinik saya untuk pergi ke hospital tapi saya tak pergi pun belum ada kelapangan lagi. Okey, Sugi, ini saya kira sebenarnya untuk SU kalau apa rumusan yang kita dapatkan dari doktor tadi setiap daripada tadi telah dijawab dan telah dibincangkan. Dan untuk situasi seperti SU sendiri saya kira memang sebenarnya jangan berlengah, pergilah ke hospital. Kerana apabila dah ada tanda-tanda itu termasuk gangguan pada saraf bila rasa kebas dan sebagainya, ia menuju ke arah yang lebih serius. Jadi kita harapkan SU pergi ke hospital segera. Betul, sebab tadi pun macam Fani kata, doktor dah terangkan apa yang SU kemukakan di komennya itu. Baik, kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini, tetapi sebelum kami mengundur diri, kami ingin mengucapkan selamat berjaya kepada skuad hoki negara yang akan bertemu dengan Korea Selatan malam ini jam 8 malam untuk merebut Piala Sultan Azlan Shah. Jadi semoga kita membawa pulang piala emas itu. Dan Piala Sultan Azlan Shah ni merupakan satu kejuaraan yang sangat berprestij. Yang kalau kita lihat sebenarnya kuasa-kuasa besar hoki selalu bertanding dalam pertandingan yang kompetitif ini. Jadi go Malaysia. Baik, okey. Selesai untuk siaran hari Khamis ini. Kami akan kembali. Saya akan kembali bersama dengan Uyaina pada hari esok. Ini pun menarik juga ni, Sugi. Cuba Sugi kongsikan. Berhias. Topiknya adalah berhias untuk suami, bergaya untuk isteri. Nak tanya pandangan saya ke? Ya, saya nak tanya. Awak memang bergaya. Tapi saya nak tanya, awak bergaya untuk isteri awak. Okey, saya sebenarnya dah ada jawapan daripada awal lagi tahu. Sebenarnya itu ada tanggungjawab. Kerana pasangan adalah cerminan kepada pasangannya. Tak kira suami ataupun isteri. Kalau kita nak jaga orang kata image ataupun maruah isteri dan keluarga ataupun pasangan itu sendiri, kita kena sentiasa menjaga penampilan. Tak bolehlah kita nak isteri cantik, kita selekeh. Suami pula nak segak je, isteri pula
tak nak berhias. Saya setuju, tetapi ada orang berpendapat yang berbeza. Dia rasa macam tak apalah kalau tu style dia, biarlah dia dengan style dia sendiri. Saya tak nak paksa dia bergaya ataupun berhias untuk saya. Saya dan Uyaina, kalau esok kita boleh bincangkan ni. Macam Sugis ni berhias untuk siapa, Sugis? Saya berhias untuk diri saya sendiri dan untuk penonton WHIC. Okey, jadi pastikan anda bersama kami untuk hikayat perkahwinan esok. Kami tinggalkan anda di sini. Pastikan anda terus bersama kami. Jaga kesihatan, jaga diri. Sehingga kita berjumpa lagi, jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan stres-stres. Nanti darah tinggi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.